Bismillah, alhamdulillah. Abang, tank saya, abang. Kena tolong jaga tank saya yang ini ke apa? Itu ya, tank. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Apa khabar? Ni main dengan siapa? Mak mentua ke mak sendiri? Mak mentua hampa tinggal betuah punya menantu. Tak ada mak mentua? Tak lakulah tu. Ni hampa ni adik-adik main dengan siapa? Main dengan orang rumah. Bagusnya solehnya suami idaman dia buat main bini dia hujan-hujan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, okay, sebelum saya mulakan, saya nak minta dengan penuh kasih sayang, boleh tak ibu-ibu kita penuhkan ruangan ni. Sakit lutut, kecuali yang tak ada lutut. Ni hampa geng ada lutut ni semua geng sakit lutut ni. Oh, okey. Sallallahu alaihi wasallam, tak apa dimaafkanlah. Dia geng go out, go in, go out. Ni yang ada ni, alhamdulillah ni, sila jaga lutut anda. Ayah-ayah belakang boleh tak? Saya minta kau duduk kat sini. Ni sakit apa pula belakang? Buah pinggang. Jadi saya andai kata mengizinkan, sebab dia tak apa-apa nak cantik lah. Jadi Tok Guru duduk tang ni, walaupun saya tak apa-apa Tok Guru, secara adabnya kita nak bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya minta andai kita mengizinkan, kalau tidak menjejaskan kesihatan dan kesihatan lah, semua saya minta duduk depan saya. Jadi senang saya buka hati saya depan. Boleh Melainkan yang tak mengizinkan tak apa, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, insya-Allah saya mulakan dengan nama Allah Azza wa Jal. Terima kasih tuan pengerusi, pimpinan masjid, jawatan kuasa, pengurusan pentadbiran Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Masjid Jamek Permatang Pauh, yang kita doakan semoga mudah-mudahan menjelang sebelum Ramadan nanti kita akan mampu dan diizinkan Allah untuk merasmikan di atas kapet sejadah masjid yang baharu. Sebut amin. Yang dianggarkan lebih kurang 26 juta. Pandai-pandai aku tambah. Mudah-mudahan kok lah jujur ni ada orang sponsor kan. Amin. Dengar kata macam 17 tingkat betul ya? Ada lift kan? Masjid pertama dalam Penang ada lift. Dahsyat Masjid Pulau Pinang Matang Poh ni. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas penganjuran dan tidak dilupakan tuan tanah dan tuan rumah yang telah membuka pahala, membuka saham akhirat. Jadi setiap inci bumi Sekolah Kebangsaan Permatang Pauh yang telah menjadi, mudah-mudahan menjadi sekolah angkat kepada Masjid Jamek Masjid Matang Pauh kita. Mudah-mudahan inilah menjadi contoh sekolah lain, boleh jadikan ini benchmark dan satu ukuran bukti saksi contoh macam mana sekolah memberi ruang kerjasama, jaringan komuniti antara masjid dan sekolah digabung jalinkan menjadi satu program. Ini contoh yang terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita ucapkan tahniah kepada pihak sekolah, kepada guru besar, pimpinan semualah, dan juga seluruh guru, anak-anak pelajar SK Permatang Pauh dan juga pihak masjid. Mudah-mudahan kerjasama ini akan diteruskan dan dicontohi oleh masjid dan sekolah-sekolah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, para muhibbin, para pencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada utara membawa sejahtera, daripada timur membawa makmur, daripada barat membawa berkat, daripada selatan membawa kesejahteraan, keberkatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak kira daripada mana tuan-tuan datang, daripada penjuru kampung, ceruk, rantau, alhamdulillah. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Okay, Feng. Bismillah. Tuan-tuan, insyaAllah demi baginda Rasul cukuplah sekadar dunia telah menyebabkan kita berpecah, politik telah menyebabkan kita berbalah, dunia telah menyebabkan menyaksikan umat telah bergaduh dan bermusuh. Maka tuan-tuan, umat sudah berpecah 73 golongan. Jadi kalau tidak kerana Nabi, kalau tidak kerana masjid, program maulid kita ni, maka ini saja ruang yang ada untuk kita menyatukan kembali hati-hati umat yang sudah berkecai dan berpecah retak. Retak bukan lagi 1000, retak berjuta-juta umat. Hati umat sudah terpecah dan terbelah menjadi belahan-belahan. Ada yang berpecah kerana dunia, ada yang berpecah kerana harta, ada yang berpecah kerana mahkota, jawatan, pangkat, status politik. Jadi kita nak buangkan ke semua dia demi Nabi, demi Rasul, demi syafaat. Maka kita berhimpun, kutip balik, nak satu balik macam mana Nabi satukan Aus dan Khazraj, bagaimana Nabi satukan Muhajirin dan Ansar. Jadi malam ni Allah satukan anak dengan ayah, ayah dengan mak, suami dengan isteri, isteri pertama, isteri kedua. Macam ayat tu Maka demi baginda Rasul, tuan-tuan, kita berhimpun malam ni. Tuan-tuan mai apa niat tuan-tuan? Jangan lupa, ya Allah, aku hadir bukan kerana orang suruh, aku hadir bukan aku kena mai, tapi sebut dalam hati tuan-tuan, saya hadir, saya nak mai, saya nak hadir demi baginda Rasul. Kita tak seperti sahabat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak seperti Ubaidillah Al-Jarrah, kita tidak seperti Sa'ad bin Ibn Waqqas, kita tidak seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Mereka berjaya, mereka ada ruang dan peluang untuk peluk dakap duduk tepi Nabi. Mereka ada ruang dan peluang untuk mendengar tausiah Nabi secara langsung. Sahabat berpeluang untuk mencium harumnya, haruman terindah. Terlena sudah ketika dibuai cinta, harum tenggelam. Tenggelamnya sahabat Nabi di haruman. Mereka boleh cium bau Nabi depan-depan. Mereka sedih, tak ada duit, sakit, demam, pergi duduk depan Nabi. Nabi tengok, Nabi peluk, Nabi sentuh, Nabi usap, Nabi senyum, hilang masalah. Tuan-tuan, kita tidak seperti sahabat yang tak ada ruang untuk peluk, untuk cium, untuk harumnya. Nak rasa ini orang-orang yang jemaah umrah dan haji yang pernah sampai di Uhud, sebelum bukit Gua Maharis di belahan Uhud ditutup, tuan-tuan boleh cium haruman jasad darah Nabi yang Allah izinkan. Dia punya haruman dia sampai semerbak, duduk dekat makam makbarah syuhada Uhud, kita boleh bau cium wangi dengan izin Allah Azza wa Jal di Uhud. Semenjak Gua Maharis Uhud ditutup dan disil dengan simen, maka kita tak berpeluang lagi untuk cium bau wangi Nabi. Jadi mana lagi ruang dan peluang untuk kita tidak cium duduk dengan Nabi, tuan-tuan? Kalau tidak kena majlis umpama ini, sallallahu alaihi Muhammad, tak ada lagi ruang nak rasa sayang pada Nabi ni, tak ada dah. Hanya menunggu festival sunnah, hanya menunggu program pematang pauh berselawat. Nak harap saja-saja selawat, tak berapa nak ada mood, dan tak berapa nak kuat, dan tak berapa nak sedap. Lemai kat sini kita tumpang semangat kawan-kawan. Tuan-tuan, syukur Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tanda burung perapat? Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta buat baginda? Apa tanda burung perapat panjang sayap mengibas-ngibas? Apa tanda banyaknya selawat mendamba syafaat tidak terlepas? Banyak hari antara hari, tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, tidak setanding semulia Nabi Muhammad. Banyak nikmat antara nikmat, tidak seindah nikmat dapat duduk dalam majlis ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan nikmat antara nikmat, tidak setanding dan setinggi dapat melihat wajah Nabi di hari kiamat dan dapat mendapat syafaat Nabi di hari akhirat.
Tuan-tuan, kita himpun malam ni, apa tujuan dia? Disebut dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sadatan. Di padang mahsyar nanti semua makhluk berhimpun dan berkumpul, daripada Nabi Adam bersambung Nabi Nuh, Nabi Syith, sampailah Nabi Muhammad. Seluruh trilion umat manusia berhimpun. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua umat, tuan-tuan, kita semua ni akan duduk di bawah panasnya matahari. The condition and the situation di padang mahsyar, dilondehkan segala pakaian, masing-masing akan berdiri mengikut kadar peluh. Ada yang peluh sampai di lutut, ada yang peluhnya sampai di pinggang, ada yang peluhnya sampai di leher, ada yang peluhnya sampai di hidung, ada yang peluhnya sudah tenggelam. Ustaz, tolong, panas. Ayah wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kita panggil semua orang, tolong pegang tangan saya dah lemah dah. Dalam padang mahsyar, suara tuan-tuan. Waktu tu nak harap siapa? Tok guru, alim ulama, seorang pun tak boleh nak bagi syafaat dan bantuan. Ketika itulah, tuan-tuan, kita akan mencari seorang Nabi, daripada Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi demi Nabi, seorang demi seorang, 124,000 lebih Nabi, 313 orang Rasul. Kita semua ni akan pergi cari seorang-seorang. Minta apa? Nabi Adam, tolong kami, minta pada Allah ringankan siksaan mahsyar kami. Baru mahsyar, belum lagi neraka, adik-adik. Di mahsyar kita dah tak tahan dah. Nabi Adam kata apa? Waktu aku hidup di dunia dulu, aku ada rekod tak baik dengan Allah. Aku pernah buat salah, aku termakan buah dalam syurga. Aku malu nak jumpa Allah, aku tak boleh bantu kalian. Nafsi, nafsi, hang, aku. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kata, hampa pergi cari Nabi lain. Kita pun pergi cari Nabi Nuh, yang merupakan ayahanda ataupun bapa, ataupun kita sebut Nabi pertama Rasul Ulul Azmi, yang diselamatkan oleh banjir besar. Maka wahai Nuh, kami umat Muhammad ni, tolong Zat ni tak tahan dah, panas. Tolong Zat, hulurkan tangan kau, minta dekat Allah Zat. Engkau Nabi kan, engkau Rasul kan, engkau Rasul Ulul Azmi kan, minta Zat. Nabi Nuh kata apa? Aku pun tak boleh bantu kalian, kerana ketika di dunia dulu aku ada slack, aku ada salah, aku ada kurang pada Tuhan. Apa salah aku? Di sepanjang perjalanan ini 950 tahun aku berdakwah, hanya 83 orang yang follow like aku. Aku malu pada Allah. Tak boleh, aku pun malu. Hampa pergi cari Nabi lain. Kita pun pergi cari Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Aku pun tak boleh nak minta tolong bagi pihak kalian. Sebab apa? Di dunia dulu aku pun ada slack. Aku pernah menipu Namrud. Sehinggalah, tuan-tuan, daripada Nabi Adam tak boleh nak minta tolong siapa ni? Siapa nak tolong kita, anak-anak dan adik-adik? Di sekolah, kalau kita tak ada duit, paling muka tak malu pergi jumpa makcik kantin. Escape Mantampok, Maklang Cafe. Maklang, saya malu nak abang ni. Hari ni saya tak buat duit, tapi saya lapar. Boleh tak saya hutang? Betul? Kita akan pergi cari orang yang boleh tolong kita. Lapar, cari makcik kantin. Sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling pun minta kat Pak Gad. Pak Gad, saya lapar, minta pinjam duit Ustaz. Pak Gad kata, hang aku cak duit. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Gad, PM nombor akaun, malam ni saya transfer QR code. Nak cerita kata apa? Di sekolah kita boleh minta tolong cikgu, makcik kantin.
Di rumah bila minta tolong mak ayah, sallallahu alaihi wasallam. Tapi di padang mahsyar nak minta tolong siapa? Semua tak boleh. Waktu tu tuan-tuan, hadis yang saya bacakan tadi, orang yang paling utama, a very 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 important person. Tujuan kita main ni satu je sebenarnya. Apa tujuan dia? Supaya di mahsyar Nabi kenal saya, Nabi kenal tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tanya saya, sallallahu alaihi Muhammad, kita kenal tak Nabi? Kenal tak? Tak kenal. Betul jawapan anak-anak dan adik-adik. Kita tak kenal Nabi. Adik-adik esok di padang mahsyar jumpa ustaz kan? Adik-adik kata, ustaz ni yang paling manis di dunia dulu kan? Ustaz ni kan? Ada yang tak puas hati ke ayat tu? Ada nak kena ulang ke? Ustaz ni memang betul lah. Dalam TV tengok macam mana, tengok depan-depan, ya Allah manis sungguh. Boleh tahu tu? Ada tak puas hati? Ada bantahan? Yang berhormat? Tak ada bantahan, ha? Setuju kan? Okey. Yang lelaki, yang perempuan, siapa nak jadi menantu ustaz angkat tangan? Seorang pun tak mau. Pak mentuk, oh ada seorang, ya Allah comelnya menantu aku. Menantu, come to papa, come to papa. Betuah punya menantu. Hey, ni pak mentua panggil ni. Come to papa. Han tak kenal pak mentua. Malam ni tidak luang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kat mana tadi? Jadi nak bagi tahu kata apa tuan-tuan, kita tak boleh nak minta tolong orang di padang mahsyar. Tujuan kita mai satu je, nak bagi ustaz, nak bagi Nabi kenal. Kita di sekolah nak bagi cikgu kenal supaya dapat markah lebih. Betul tak? Itu kita panggil syafaat dunia. Cikgu kenal, bodek cikgu boleh markah lebih. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi di padang mahsyar tuan-tuan, ni tuan-tuan mai malam ni, tuan-tuan klaim di padang mahsyar, ya Rasulullah, ni bagi kat syafaat pada saya boleh tak? Ni minta tolong kat Nabi, minta tolong pada Allah. Dalam hadis disebut tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, gambaran umat di padang mahsyar, semua umat Nabi, semua nabi-nabi, semua dah berlepas diri. Aku tak boleh tolong, hampa pergi cari, tak boleh tolong sebab masing-masing ada slack, ada kurang. Kecuali digambarkan ketika semua umat mencari seorang nabi yang boleh tolong ni, sebab tangan tak ada orang pegang ni. Siapa nak tarik tangan saya? Dah lemah dah ni dalam peluh kita di padang mahsyar. Matahari sejengkai, mau tak lemah tuan-tuan? Terang matahari 1000 kilometer ni pun kita berpeluh sampai ke lato-lato. Berpeluh. Sebab apa? Sebab tu 1000 kilo. Ini tuan-tuan, matahari sejengkai atas kepala. Takkan ada yang duduk tenggelam sungai tuan-tuan. Sungai peluh. Kita tak boleh nak bayang benda tu. Ketika itulah tuan-tuan, kita akan pergi tengok Nabi Muhammad sedang sujud. Dalam hadis disebut Nabi sedang sujud. Nabi tak pernah bangkit di mahsyar tuan-tuan selagi mana Allah tak bagi jaminan, Allah tak bagi waranti daripada umatku terlepas dari siksa neraka dan siksa mahsyar. Ketika itulah tuan-tuan, apa kata Jibril? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, umat engkau yang datang malam ni, mereka sedang memanggil, melambai-lambai namamu. Mereka sedang memanggil namamu, wahai Rasulullah. Irfa' wajhak. Sekarang dengan perintah Allah, engkau angkat wajah engkau. Isfa' tasyafa'. Kata Jibril, engkau berikanlah syafaat kepada siapa yang engkau nak. Waktu inilah Nabi akan cari syarat pertama untuk dapat syafaat. Aktsaruhum alayya salatan. Orang yang ketika di dunia dia yang paling banyak puji Nabi, dia yang paling banyak selawat ke atas Nabi, dia yang paling banyak menyebut ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, Ustaz sebut sallu ala Nabi Muhammad, semua jawab sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam boleh? Sallu ala Nabi Muhammad. Laki, sallu ala Nabi Muhammad.
selawat ini akan dirakam dan telah pun dirakam oleh malaikat, akan dipersembahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Esok tuan-tuan klaim depan Nabi, kami dah sebut, kami dah puji. Maka tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, maka yang pertama kita faham, himpun kumpul di sini sebab nak bagi Nabi kenal, nak beli jiwa. Nak beli jiwa Nabi dengan selawat. Nak beli jiwa ayah. Minta ayah nak beli mainan. Kita puji ayah, betul tak? Ayah, cik bukan nak kata ayah. Dalam banyak-banyak lelaki di dunia ni kan, ayah ni kira, ayah dengan Fatah Amin ni kira lebih kurang lah. Nampak tak? Ayat puji. Ayah kata hang puji ni ada makna ni. Sebab apa? Sebab nak minta duit. Betul tak? Kita minta sesuatu daripada ayah. Maka puji dulu. Maka macam mana nak beli jiwa Nabi? Maka pujian ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita datangkan qasidah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diceritakan ketika mana kita berada sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, yang kedua, kenapa kita himpun kat sini tuan-tuan, tak lain dan tak bukan untuk kita lebih mencintai, mengenali, menghayati, merasai. Okey, cuba ulang. Cuba ulang ayat ustaz. 4 benda ustaz kata. Apa tujuan kita duduk kat sini sayang? Yang pertama, memahami. Yang kedua, menghayati, merasai. Bila kita mencintai, bila kita tahu apa yang Nabi buat, susah payah ayak mata darah Nabi, sampai patah gigi, patah rahang, patah kaki, kita akan rasa bersalah pada Nabi. Tuan-tuan, malam ni kita mai kesimpulan daripada program kita malam ni tuan-tuan. Yang pertama, kena ada rasa bersalah pada Nabi. Kalau kita tak sokong, tak support program masjid, sebab dalam pembinaan masjid ada roh perjuangan Rasulullah. Yang pertama, kena rasa malu dan bersalah. Kalau kita tak mai malam ni tanpa ada alasan sengaja, walaupun dekat tak mai, maka kita malu pada Nabi. Nabi susah payah jalan kaki mai kat kita 1000 tahun dulu. Malam ni kita mai jalan kaki. Itu pun ada yang naik motor. Nabi jalan kaki tuan-tuan untuk kita. Malam ni kita balas balik. Jadi anak-anak dan adik-adik ni dah berjalan kaki untuk Rasulullah. Esok jawab depan Nabi. Nabi kata macam ni, hampa jalan kaki untuk aku, kerana aku telah jalan kaki untuk kalian 1000 tahun dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat Allah, macam mana bila dah dengar cerita Nabi, dah faham, dah rasa, ya Allah, lepas ni apa sahaja program agama tuan-tuan, kita takkan berkira. Jangan tanya apa yang masjid bagi, tapi tanya apa aku bagi pada masjid. Adik-adik, jangan tanya apa yang sekolah cikgu buat, tapi tanya apa yang aku buat pada sekolah dan cikgu. Jangan tanya apa yang anak-anak, jangan tanya apa yang mak ayah bagi, tapi tanya apa yang aku bagi pada mak ayah. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya apa yang Nabi bagi kat kita, jangan tanya. Jangan tanya bagaimana esok, tak ingin menerka perasaan ini. Jangan tanya, sebab Nabi dah bagi terlalu banyak. Persoalannya, kalau malam ni tuan-tuan, kalau saya minta tuan-tuan tulis 3 benda sumbangan saya dan tuan-tuan pada agama, agak-agak ada tak jawapan? Apa 3 benda yang kita dah buat untuk agama kita? Itu jawapan yang kita nak sampai dan nak capai. Tujuan kita buat program malam ni supaya kita boleh jawab, apa 3 benda yang aku kena buat untuk agama aku. Boleh? Sudah, sekadar itu dulu untuk pusingan pertama. Mudah-mudahan apa sedikit lontaran dan perkongsian mampu menjentik Sallallahu alaihi Muhammad dan juga menyuntik hati saya yang berkata-kata dan tuan-tuan yang mendengar. Ketika ini kita rasa kita dengan Nabi hanya seinci bezanya. Umpama macam tu, tak dapat duduk dengan Nabi, dapat duduk bersama ruh dan doa Nabi dalam masjid, dalam program Pulau Pinang Matang Pauh. Assalamualaikum warahmatullahi wallahu taala a'lam. Insyaallah kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Marhaban ya Rabi', marhaban al-anwar, marhaban ya Syafi'
Rabiul Awal bulan bertuah, lahirnya Nabi penuh berkah, diutuskan sebagai rahmah, menyampai risalah penuh hikmah. Marhaban ya Rabi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Dalam kegaliban menindas badan perempuan, semua berhala jadi ikutan masyarakat dalam kejahilan. Bangsa Arab berbuah-buah, minuman harian ialah arak. Orang yang kaya menjadi tamah, menindas yang miskin dan buah. Marhaban ya Rabbi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Kita zaman dahulu sudah tahu dan berilmu, keilmuan tanda pada bahu, insan mulia yang ditunggu kedatangannya sudah pasti kan menerangi alam ini. Wajiblah kita mensyukuri atas nikmat dari Ilahi. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya syafi' wal anwar. Di antara sifat Nabi tidak suka meninggi diri, belum baginda sangat wangi, lebih harum dari kasturi. Kemana jua Nabi berjalan, pastikan ditemani awan. Dari cahaya diciptakan, tidak pernah ada bayangan. Marhaban ya Rabbi, marhaban syahrul anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Bismillah. Model monti mengejut ya. Landing mengejut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, anak-anak dan adik-adik, semua boleh ikut ustaz? Boleh? Okey, tengok ustaz buat tangan macam mana. Kita nyanyi sama-sama, kita nak perbanyakkan selawat malam ni, boleh? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok ustaz, saya follow Allahumma salli ala. Dapat? Tangan macam ni, tengok tangan ustaz. Tangan macam tu. Macam pegang tiang. Boleh? Tak pergi buat. Orang nak tunjuk saja. Sabar. Semangat no? Sat no? Okey. Okey. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa. Kepala lenggok sikit. Boleh? Boleh adik-adik? Boleh? Okey. Amboi lain clear Okey, ready? 1, 2, 3. Allah, semua sama. Tadi semangat sangat. Okey, tangan ikut ustaz. 1, 2, 3. Allahumma, semua kuat sikit. Salli ala, ibu-ibu support sekali. Sayyidina, tangan di dada.
Al-Mustafa. Dapat? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Boleh? Ha, kena berlatih gaya. Ready? 3 4. 3 4. Go. 3 4. Allahumma salli ala sayyidina. Lagi. Al-Mustafa. Tak kuat suara. Allahumma. Sambung. Salli. Cantik. Allah Allah. Al-Mustafa. Lagi Allahumma. Semua. Salli ala sayyidina Al-Mustafa. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Al-Mustafa. Las. Allah salli Allah sayyid Allah Masya Allah, Alhamdulillah. Okey ibu-ibu, Ustaz hilang terus sekut duduk makcik. Awak tak buat daripada muda-muda dulu? Dah mereka baru panggil. Kalau tahu ni Ustaz kami main lama dah hilang sikit lutut punya selawat je ubat dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, insya-Allah terima kasih kerana masih setia bersama dalam rancangan Pematang Pauh berselawat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, satu hari Imam Malik disebut dalam kitab riwayat Hayatul Kehidupan. Imam Malik ni siapa? Guru kepada imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Satu hari tuan-tuan, Imam Malik ni berguru dan bertalaki dengan guru-guru di Madinah, dan dia duduk lama sallallahu alaihi Muhammad dan maqam dan wafat di Madinah. Ketika Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi, zaman tu Masjid Nabawi yang kita pi ni, siapa yang pernah pi umrah angkat tangan? Dah pernah sampai? Siapa yang nak pi umrah ikut ustaz tahun ni angkat tangan? Siapa nak ikut ustaz pi umrah tahun ni angkat tangan? Masya Allah, tak semangat. Siapa ikut ustaz nak pi umrah angkat tangan? Okey, anak-anak dan adik-adik semua ikut ustaz. Mak, kuat-kuat. Mak, ayah, kami nak ikut ustaz pi umrah. Mak ayah tak payah, jaga rumah elok-elok, duk diam-diam, jangan buah-buah, siram pokok bunga, tidur awal, jangan duk main phone sangat. Amin ya rabbal alamin. Okey, betul nah? Okey, mudah-mudahan doa kita tadi Allah pilih semua, insya-Allah akan menjadi jemaah umrah ustaz. Boleh? Balik malam ni packing baju saya siap. Tunggu ustaz telefon je, terus pergi airport. Boleh? Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, satu hari boleh ustaz sambung cerita? Okey, sekarang mulut tutup. Ada masa kita nyanyi sama-sama, ada masa kita bergembira bersama, ada masa dengar elok. Okey, kita beradab pada Rasulullah. Satu hari Imam Malik ketika bertausiah kepada anak-anak murid di Madinah ni tuan-tuan, zaman Imam Malik ni dia punya tiles, dia punya lantai Kaabah Masjid Nabawi tidak seperti kita hari ni yang penuh dengan marble dan tiles yang penuh dengan sejuk, yang penuh dengan sejuk, yang penuh dengan tenang, yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kapet hijau dan merah. Hari ni kalau siapa yang duduk di Masjid Nabawi ketika beriktikaf di Masjid Nabawi, dia lebih tenang berbanding duduk di Haram, di Masjidil Haram. Masjidil Haram ni, Masjidil Haram dia serabut, tapi duduk di Masjid Nabawi ni dia punya tenang sebab kita tidur dengan Nabi. Ayat yang sering kali saya guna ketika bawa jemaah tuan-tuan, ketika tuan-tuan makan di Madinah, tuan-tuan makan dengan Nabi. Ketika tuan-tuan berjalan di Madinah, tuan-tuan berjalan dengan Nabi. Ketika tuan-tuan solat di Madinah, tuan-tuan solat dengan Nabi.
Ketika tuan-tuan senyum di Madinah, tuan-tuan sedang senyum dengan Nabi. Apa saja perbuatan fi'li kita di Madinah tuan-tuan, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu feeling dia. Jadi Imam Malik ketika satu hari bertausiah kepada anak murid dia tuan-tuan, tiba-tiba muka dia biru. Ni tengah-tengah ceramah, tengah-tengah tausiah ni di Masjid Nabawi, masih lagi pelepah tamar tiang Masjid Nabawi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiba-tiba muka biru ni seolah-olah menahan sakit, dan memang sakit. Dan anak murid dia kelihatan kehairanan pasal apa Imam Malik ni sedang menahan sesuatu ni sampai nak pingsan, biru muka, tapi dia tetap meneruskan tausiah. Sehingga kan tuan-tuan berakhir majlis, berakhir tausiah, maka anak murid, ya wahai guru kami Imam Malik rahimahullah ta'ala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tadi sewaktu engkau menyampaikan tausiah di Masjid Nabi ini, kami menyaksikan muka engkau biru kebiruan, biru kehitaman, macam orang sedang menimpa dan sedang mengerang kesakitan. Tapi engkau tak bunyi tak bunyi apa, tapi muka engkau nampak engkau sedang sakit. Engkau meneruskan tausiah dan tazkirah pada kami tentang baginda Rasul. Apa yang sedang engkau tanggung wahai guru? Sangat menakjubkan jawapan daripada Imam Malik. Dia kata apa? Ketika aku bagi tausiah pada kalian tadi, aku disengat oleh kala jengking. Sebab apa? Sebab tanah Masjid Nabawi masih pasir, bukan seperti marble yang kita tengok hari ni, bukan seperti kapet hijau ataupun kapet merah yang kita duduk pergi Masjid Raudhah. Tuan-tuan, ketika duduk di tanah macam ni, berduduk, tak kaki ni memang dia pijak terus, tak ada lantai, tak ada apa yang menghalang, pijak terus pasir. Dan ketika itulah tuan-tuan, kalau macam bila pijak pasir, macam-macam binatang makhluk ada bawah tanah. Dan dalam riwayat mengatakan tuan-tuan, mana-mana ustaz dan asatizah dan tok guru, alim ulama yang sampai di Madinah sebut cerita tentang Nabi, mesti akan disengat. Rupanya tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan binatang pun pantang dengar nama Nabi, mereka akan keluar. Sebab apa? Sebab mereka pun nak selawat, nak dengar cerita tentang kemuliaan Nabi, nak tumpang walaupun cara binatang. Sebab sampai terpaksa sengat manusia. Semua keluar. Kalau jengking lipan bara. Sebab apa? Semata-mata nak dengar ni, kami tumpang duduk. Binatang di Madinah tuan-tuan, binatang yang paling mulia lah kita kata, sebab mereka tumpang duduk dengan Nabi. Bawah pasiak Masjid Nabawi ada makhluk yang kami tumpang. Weh, hampa kalajengking Madinah kata, dekat kalajengking Matampau. Weh, hampa weh, wahai kalajengking Matampau, hampa ni walaupun sengat hampa mungkin lagi berbisa, kami duduk dengan Nabi kot, kami lagi mulia. Mereka claim makhluk-makhluk yang kadang-kadang terawal masuk syurga berbanding kita. Jadi bila Imam Malik tuan-tuan kena sengatan berbisa, apa yang berlaku? Dia tahan sakit demi cinta pada baginda Rasul. Kecintaan Imam Malik mengatasi kesakitan. Yang ni ayat mahal. Tuan-tuan boleh ambil ayat saya ni. Kecintaan pada baginda Rasul mengatasi kesakitan. Kecintaan kepada baginda Rasul mengatasi kelaparan. Ni tuan-tuan yang main, yang tak makan lagi, sanggup tunggu sampai hujung. Sebab apa? Cinta punya pasal pada Nabi, sampai kami terlupa kami tak makan. Kecintaan melupakan kami kepada keduniaan, kelaparan, kedahagaan. Itu baru betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, sehingga kan Imam Malik kata apa? Nak tahu tak kenapa aku tahan? Sebab ketika aku sembang, aku tausiah, aku cerita tazkirah tentang Nabi, seolah-olah aku sedang berada di hadapan Nabi. Aku sedang sembang dengan Nabi ini, takkan aku nak tinggal macam tu. Tuan-tuan boleh faham tak kenapa Imam Malik tak tinggal majlis? Kenapa dia tak berhenti ketika dia disengat bermatang bermisa? Sebab dia sedang duduk bersama Nabi. Dia sedang sembang pasal Nabi ni. Nabi duduk depan mata. Takkan aku nak tinggal. Bayangkan adik-adik, cikgu sembang dengan kita, tiba-tiba kita belah macam tu. Ayah tengah sembang dengan kita belah macam tu. Apa ayat yang sesuai kita kata? Ayah sembang tak habis lagi, kita belah macam tu. Kita kata apa? Punya biadab, punya kurang ajar. Itu ayat kita hari ni kan. Mak duk sembang dengan hang belah macam tu je. Mak kata betul punya budak. Mak takkan sebut kurang ajar.
Marah mak pun dia tetap akan betuah punya budak, bagus punya budak, tapi tengah marah. Tu ayat mak. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku ketika itu? Imam Malik kata apa? Aku sedang berhadapan dengan baginda Rasul, tak tergamak dan tak sanggup aku untuk memberhentikan majlis sebab aku tidak beradab pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku teruskan tausiah aku walaupun dalam keadaan menahan sakit kebiruan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka itu nak cerita Imam Malik yang tak sampailah level-level kita tuan-tuan. Maka kecintaan kepada baginda Rasul sehinggakan dia tak boleh bergerak dan berganjak. Cinta dia mengatasi kelaparan dan kesakitan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah makhluk yang paling rindu pada Nabi? Siapakah makhluk yang paling sebut nama Nabi? Siapakah makhluk yang paling tak boleh lupa pada Nabi walau sesaat? Jawapannya tuan-tuan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Ruhiqul Makhtum diceritakan antara makhluk yang paling tak boleh lupa Nabi walau sesaat ialah Gunung Uhud. Allazi yuhibbuna wa nuhibbuh. Nabi kata Uhud ni ahli syurga. Kalau siapa yang pernah pergi Madinah, tuan-tuan keluar dari pintu 338 dengan pintu 339, belah kanan ada Andalus Hotel. Keluar pintu 1921, jalan sampai dekat gate belah kanan Andalus. Tuan-tuan menghadap Uhud. Jalan kaki orang lelaki standard size macam saya 15 minit, 20 minit sampai Uhud. Nabi hari-hari tuan-tuan pijak Uhud, dan Uhud adalah antara lima ahli syurga yang diawalkan di dunia. Sebab tu saya kalau buat jemaah umrah lelaki malam, saya kata apa, Pak Long, Pak Cik, abang-abang yang lelaki ikut saya, malam kita nak pergi bicara dengan ahli syurga. Naik atas bukit Uhud yang jarang travel buat, jarang Muntawif bawa. Ini hanya inisiatif Muntawif, tak ada dalam itinerary, tak ada dalam jadual, hanya untuk tambahan siapa nak follow malam. Naik atas Uhud ada spotlight malam, boleh shoot video, menangis di atas bukit Uhud. Benda kita buat, benda yang Nabi buat. Sehingga kan tuan-tuan, satu hari Nabi duduk mengatur operasi ketenteraan dan dakwah di mana? Di Masjid Nabawi. Lebih kurang hanya tak sampai 2 kilo kita kata. Sehingga kan terdengar satu tangisan. Makin lama makin panjang, makin lama makin kuat. Nabi tengok kiri kanan tuan-tuan, dan meriwayat mengatakan tak jumpa kanak-kanak yang menangis. Suara siapakah itu? Suara siapakah itu? Milik siapakah tangisan itu? Nabi tengok kiri kanan, suara budak tak ada. Ringkaskan cerita tuan-tuan, akhirnya rupanya Allah mewahyukan kepada Nabi suara tangisan itu datangnya daripada Uhud. Menangis Uhud. Siapa yang pernah follow konsert Untukmu Rasulullah live saya di Paksi tempat Ustaz Allah dalam beberapa tahun yang sebelum Covid, ini penceritaan detail dekat YouTube pun ada, tuan-tuan boleh dengar cerita Uhud ni. Nabi tak pernah tinggal Uhud. Satu hari Nabi tinggal hampir seminggu. Sebab apa? Sebab sibuk menguruskan dakwah dan operasi tentera ketenteraan di Madinah, tak dan pergi bukit. Sehingga kan tuan-tuan, Gunung Uhud teriak sebab Nabi tak main. Padahal Masjid Nabawi dengan Uhud tu hanya 2 kilo, tak sampai 2 kilo. Bukan aku tak ingat wahai Uhud, aku sibuk menguruskan pentadbiran negara. Sehingga kan bila teriak dan tangisan tak berhenti, Nabi jalan kaki naik atas Gunung Uhud tuan-tuan. Ketika itu berlaku dalam riwayat mengatakan Gunung Uhud bergoyang dan bergoncang, tanda rindu nak bercakap dengan Nabi. Akhirnya ketika Nabi nak turun, Gunung Uhud berjalan merapati dan Nabi follow nak balik ke Masjid Nabawi. Kalau Nabi tak pujuk tuan-tuan, Uhud akan duduk sebelah makam Nabi hari ni. Tapi hari ni Uhud duduk depan Masjid Nabawi, lebih kurang 2 kilo. Tapi kalau tidak kena Nabi pujuk, wahai Uhud, berhentilah engkau menangis. Aku janji aku akan main hari-hari, aku akan usap, aku akan pijak engkau, aku akan berdiri atas dirimu wahai Uhud. Yang penting dengan syarat engkau berhenti menangis. Disebabkan Nabi pujuk tuan-tuan, Uhud berhenti menangis.
Nak abang kata apa? Sekeras-keras batu Uhud, lembut bila dia cinta bak rindu pada Nabi, dia lagi lembut. Selembut-lembut jasad kita, kerasnya hati kita sampai tak ada rindu pada Nabi. Saya ulang. Sekeras-keras Uhud, sekeras-keras batu, tapi bab cinta Nabi, dia lebih lembut. Uhud lebih lembut. Tetapi selembut-lembut jasad kita umat Muhammad, kerasnya hati kita sampai jagang kadang-kadang jagang-jagang selawat sebut nama Nabi walau sehari. Boleh faham tuan-tuan? Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini boleh memberikan kita jentikan sekali lagi pencerahan untuk dalam bawa hati. Betul-betul aku rasa malu pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sehari tak sebut nama Nabi. Wallahu taala a'lam.